Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama pada pagi yang mulia ini untuk menambah ilmu kita, untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bertambah, dia akan melahirkan keyakinan yang bertambah. Keyakinan yang bertambah, dia akan menambahkan kesungguhan dalam beramal. Muslimin yang dirahmati sekalian, kita hari ini nak sambung lagi sekali tip bagaimana kita nak khusyuk sembahyang daripada pertemuan kita dahulu. Oleh kerana sembahyang tu cukup hebat, maka ada banyak tip-tip. Okey, yang seterusnya, cara untuk kita khusyuk dalam sembahyang ni lah. Kalau boleh, kita nak khusyuk dalam sembahyang ini, kita nak pergi sembahyang tu, jangan kita tergopoh-gapah walaupun waktu sudah suntuk. Nak khusyuk sembahyang, jangan kita tergopoh-gapah lah. Maknanya kita nak pergi sembahyang tu, jangan sampai berlari nak kejar nak sembahyang. Terutama sekali kalau kita sembahyang berjamaah. Sebab ada orang dia pergi lambat sembahyang, kemudian surau tu ataupun masjid tu jauh, tengah jalan dia dengar imam baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Imam dah nak rukuk dah, dia pun berlari kejar sebab nak sempat rukuk dengan imam. Pernah berlakulah saya punya, kita punya tak khusyuk. Saya pun nak jadi imam sekali, kita nak khusyuk. Kita baca satu ayat, kita nak habis ayat tu, dia tahulah kita baca surah, kita nak rokok. Bila kita nak rokok, bunyi belakang dia kejar, ada orang berlari, kebetulan surah tu pula surah kayu. Bila kita rokok, dia pun sampai Allah, dia rokok saja, dia bunyi. Yang duduk belakang tu bunyi letih. Jadi mengah tu. Ya Allah, nak khusyuk semayang kalau boleh, jangan tergopoh-gapah. Jalan pelan-pelan, tenang-tenang, supaya kita masuk semayang dalam keadaan tenang. Ini tidak, separuh mati. Jadi kita tak khusyuk. Okey, untuk khusyuk lagi dalam sembahyang, kalau boleh, ketika kita musafir, kita semayanglah jamak dan qasar. Rasa nikmat sembahyang jamak dan qasar. Sebab sembahyang jamak qasar ni nikmat. Sebab dalam satu hadis sebut, sembahyang jamak qasar ni sadaqatun yatasaddaqahullah. Sembahyang jamak qasar ialah sedekah yang Allah bagi sedekah. Sebab sembahyang zuhur contoh 4 rakaat, zuhur 4 rakaat asar, kita boleh tarik waktu asar bawa dekat. Dalam boleh tarik, kita potong pula seronok sembahyang pendek 4/2 dan yang berjauhan jadi dekat. Kita bila masuk waktu asar dah buat, kita rasa seronok. Jadi keseronokan tu ambillah rasa bila kita musafir, boleh membantu kita khusyuk sembahyang. Kemudian untuk kita khusyuk sembahyang kalau boleh, jangan kita mendirikan sembahyang dalam keadaan marah-marah. Nak semayang kena cool, tak boleh. Nak semayang tengah-tengah marah, berbalah suami isteri, abang ni apalah, memang gini-gini, badan dia besar tapi otak macam budak, marah kat suami. Tiba-tiba Allahu Akbar, masa tu tengah semayang tu dia tengah marah lagi. Jangan. Ataupun apa-apalah, kalau sedang berbalah dengan orang, sabar dulu, astaghfirullahalazim, duduk dulu sekejap, ambil wuduk dulu sekejap, barulah kita semayang. Kalau kita semayang tengah-tengah marah, kita angkat takbir Allahu Akbar, siap kamu lepas ni. Adalah dalam kepala otak kita tu. Jadi dia boleh membuatkan kita tak khusyuk sembahyang. Kemudian nak khusyuk sembahyang kalau boleh, jangan kita bangun daripada majlis-majlis yang melalaikan terus kita sembahyang serta-merta. Contoh je lah, kita sedang mengumpat tu berdosa. Sedang mengumpat, kata ke orang berdosa, sedang siap mengumpat je, Allahu Akbar, dia masuk balik. Majlis lalai, contohnya kita tengok TV, tengok cerita TV yang sedih, tengok sedih, lepas tengok TV tu Allahu Akbar, dia mari balik yang sedih tu. Kalau cerita kelakar, macam cerita kelakar sangat, dia tengok, lepas tu sekian Allahu Akbar, itu pun dia boleh mengganggu. Sebab ada orang dia semayang depan TV dan cerita tu sedap, dia tu jenis orang yang kuat semayang pada waktunya. So bila masuk waktu, kadang-kadang dia semayang satu cerita tu, dia semayang kat mana? Dia semayang di antara iklan yang sekejap tu. Kerana dia cerita, bukan dia iklan, masa iklan tu dia semayang. Saya duk ingatlah, tak khusyuk. Jadi kalau boleh kita nak sembahyang ni jauhlah, bukan selepas waktu yang melalaikan, majlis lalai terus kita sembahyang, dia boleh menghalang kita khusyuk. Dan kalau boleh, jangan kita sembahyang nak khusyuk dalam keadaan yang sangat mengantuk.
Mengantuk sebelum sembahyang. Kalau mengantuk dalam sembahyang lain cerita, ni sebelum sembahyang. Mengantuk sangat. Kena sabar dulu. Kena stop dulu. Basuh muka dulu. Nak hilang mengantuk ni, kita kena tarik nafas. Tarik panjang-panjang 3 kali. Tarik, lepas. Kemudian baru kita sembahyang. Hilang mengantuk. Dan kalau mengantuk sembahyang, Allahu Akbar, banyak ceritalah. Sampai jatuh pun ada, sujud tak bangun pun ada. Itu over khusyuk. Bukan khusyuk, over khusyuk. Yang tu tak nak. Jadi untuk khusyuk dalam sembahyang ni, yang ni tolong ingat. Untuk khusyuk dalam sembahyang, tanamkan satu perasaan dalam hati apa dia. Aku sembahyang, aku nak khusyuk. Tanam dalam hati, sembahyang aku nak khusyuk. Satu. Yang keduanya, yang seterusnya, bila kita nak sembahyang ni, nak suruh khusyuk ni, kita letakkan di hadapan mata kita, dalam hati kita perasaan nak sembahyang ni. Ketika nak sembahyang, ya Allah, untungnya kalau aku khusyuk sembahyang. Ya Allah, besarnya pahala orang khusyuk. Ya Allah, inilah, ya Allah, dengan khusyuk inilah yang aku nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak sembahyang, kita letak perasaan macam tu, insya-Allah kita akan rasa kita ada sesuatu lah bila nak sembahyang tu. Dan kita sebut lagi, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan sembahyang inilah. Dan beritahu hati kita, ya Allah, aku sembahyang. Beritahu hati kita, aku sembahyang ini sekali. Kalau sembahyang zuhur, aku akan sembahyang ini sekali zuhur. Aku tak sembahyang lagi zuhur. Kalau aku sembahyang zuhur, besok sembahyang zuhur yang lain pula. Kalau aku tak sungguh-sungguh sembahyang ini, maka inilah, sembahyang inilah yang akan dapat bertemu, nanti bertemu dengan Allah dengan kualiti yang kita buat hari inilah. Jadi kalau kita ada rasa macam tu tuan-tuan, insya-Allah kita rasa khusyuk. Dan satu lagi, bila kita nak khusyuk sembahyang ni, kita anggap begini, ya Allah, bagi tahu, kalau aku tak khusyuk hari ini, ya Allah, hari inilah yang paling rugi. Akulah orang yang paling rugi kalau aku tak khusyuk. Rugi. Tak khusyuk. Beritahu hati, insya-Allah kita khusyuk. Kita jumpa lagi selepas ini. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah, salamun alaika ya Allah, salamun alaika ya Safiyallah. Boleh. Jangan jadikan diri kita dalam sembahyang, kalau sembahyang berjemaah, jangan jadikan diri kita sebab orang lain tak khusyuk. Jangan jadikan. Contohnya kita bergerak panjang, kita baca Quran kuat-kuat dalam sembahyang, dia boleh mengganggu orang yang khusyuk. Sebab tu ada orang sembahyang, dia sembahyang Allahu Akbar, baca Fatihah, bukan imam, mengalahkan suara imam. Baca Bismillah sampai orang sebelah, iya kan tak boleh sambung, iya kan na'budu, sebab kita bising. Jadi jangan jadikan sebab orang lain tak khusyuk dengan pakaian kita. Pakaian kita yang tak senonoh, dengan gambar-gambar yang tak elok, ataupun gerak-geri. Ada orang sembahyang gerak sana gerak sini, sampai orang lain tengok kita, ya apa dia ni sembahyang bergerak-gerak. Sebab nak sebenarnya dalam hadis Nabi sebut, lau khashi'at jawarihuhu la khashi'a qalbuhu. Nabi sebut, kalaulah anggota dia tu, lau khashi'a qalbu, lau khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihuhu. Kalau hati dia khusyuk, niscaya anggota badan kita pun khusyuk. Maknanya, kalau hati kita khusyuk, anggota kita pun tetap teguh, dia tak bergerak ke mana. Kalau hati kita banyak gerak, garu sana, gatal sana, sebelum sembahyang tak ada apa-apa, angkat takbir je start, garu sana, gerak sana, kadang di celah kangkang pun garu juga dalam sembahyang. Jadi orang lain duk tengok tu, mengganggu khusyuk. Nak khusyuk sembahyang, jangan jadikan diri kita sebab orang lain tak khusyuk. Kemudian, ini satu ya, kalau nak khusyuk sembahyang, ini biasanya lah pagi-pagi. Kalau kita selsema, kita dah tahu kita selsema, maka nak pergi sembahyang tu, kalau boleh, tolong bawa sapu tangan ataupun bawa tisu. Jangan ganggu orang. Maklumlah kalau kita sembahyang begini contohnya, tiba-tiba pagi pula kipas kuat atas kepala, setengah tempat ada aircon pula tu, kita jenis selsema pagi. Bayangkan kalau kita sembahyang, ingus sebentar lagi azan akan punya apa nama yang keluar daripada hidung tu, dia tak najis. Jadi biar sembahyang kita jangan sampai terganggu. Sebab ada pula orang dia bersin kuat-kuat, lekat kat tangan dia, dia sapu kat mana? Ini orang cerita lah, kat mana masa sujud. Masa sujud, tangan yang ada hingus tu, dia sapu dekat itu punya sejadah. Kan menyusahkan orang.
Tak, kalau jangan buat lah. Tapi kadang-kadang kalau terdesak, terpaksa buat juga. Jadi sebab tu nak sebut, nak khusyuk sembahyang, antaranya bawa tisu bila ketika kita selsema, awal-awal lagi. Okey. Kemudian untuk khusyuk sembahyang ni, berhentilah tengok benda-benda haram. Gambar tak elok, majalah tak elok, kemudian lagi filem-filem yang tak elok, berhentilah. Sebab dalam sembahyang setan dia akan guna segala-galanya untuk melalaikan diri kita. Hati kita duk ingat kalau dia lalai. Sebab tu orang tengok benda maksiat, mata kita ni walau kecil dia macam kamera, dia rakam. So bila saja ada benda-benda, dia keluarkan filem aksi tayangan dalam kita punya sembahyang. Akhir sekali kita pun rakaat berapa tak ingat. Kalau sembahyang pun dalam keadaan yang sambil baca, sambil ingat cerita-cerita yang tak elok tu. Jadi mata yang tak elok, tengok benda-benda tak elok, dia boleh menghalang kita daripada khusyuk sembahyang. Kemudian untuk kita khusyuk sembahyang, kalau boleh, seterusnya nak khusyuk sembahyang kalau boleh, kita sembahyang di masjid satu. Kalau kita sembahyang di rumah kita, kalau bolehlah, kalau kita ada rumah yang luas, adakan tempat sembahyang yang khusus. Kalau orang rumah besar, dia boleh buat ruang sembahyang. Kalau rumah kita yang kecil-kecil, bilik tak banyak, rumah flat, biliknya 3, anak ramai, tak apa, kita buat satu tanda tempat untuk sembahyang. Contohnya, kita cari satu kapek khusus, tempat anak-anak kita sembahyang. Di situlah kita simpan Quran satu, ada rehal satu, ada kain sembahyang yang tersusun. Jadi kalau begitu, tempat sembahyang kita khusus kat situ, anak sembahyang kat situ, mak sembahyang kat situ, maka bila kita tengok tempat sembahyang, ada satu ketenangan. Bila ada satu ketenangan, kita akan menjaga tempat tu. Anak kita nak berjalan, nak berak, nak buang, nak kencing, nak apa, jaga. Ini kawasan ni, jaga sebab ini kawasan sembahyang. Bila kita khususkan, kita jaga. Bila kita jaga, ada keberkatan tempat itu khusus untuk ibadat. Muslimin ini dirahmati sekalian. Kemudian satu lagi, untuk kita khusyuk dalam sembahyang ini, kalau boleh, kalau kita nak khusyuk dalam sembahyang ini, ialah kita kena anggap bahawa apa, kalau boleh kita kena faham apa yang kita baca. Itu saya sebut tadi. Di awal orang nak khusyuk sembahyang, gini, nak khusyuk. Saya ulang balik. Anggota badan laksanakan tugas dengan betul. Tangan, kalau kita berdiri, pegangan ni. Kalau ketika rukuk, pegang lutut. Ketika sujud, letak betul-betul. Nak khusyuk. Anggota badan laksanakan tugas dengan betul. Mulut kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Mulut baca. Ketika ayat-ayat yang kita baca itu, kita dengar betul-betul. Bukan kuat sampai orang sebelah, paling kurang kita je dengar. Dan bila telinga dengar, otak kita kalau boleh terjemah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi mulut baca, telinga dengar, otak kita terjemah, hati kita insya-Allah khusyuk. Itu dia caranya. Insya-Allah. Kita jumpa lagi selepas ini. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Habiballah, salamun alaika nabiyallah, salamun alaika safiyallah, salamun alaika nabiyallah, salamun alaika kalimallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terus sambung tip macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Seterusnya, untuk kita khusyuk dalam sembahyang, ini penting, sangat penting, sangat penting. Apabila kita nak mulakan sembahyang, tolong tanam dalam hati kita, hari ini aku sembahyang nak khusyuk. Nak khusyuk hari ini, sembahyang aku ini nak khusyuk. Kita cuba, nak sembahyang tu kita cuba. Sembahyang zuhur, insya-Allah khusyuk. Kita pun cuba waktu zuhur. Tiba-tiba zuhur kita khusyuk 2 rakaat aja. Tak apa, tanam lagi niat. Asar aku cuba khusyuk. Waktu asar aku cuba supaya khusyuk. Kita pun cuba lagi asar, dapat 1. Tak apa, maghrib aku cuba khusyuk. Isyak aku cuba. Subuh insya-Allah. Jadi kalau kita tanam hati kita setiap kali nak sembahyang, saya nak khusyuk, insya-Allah kita boleh khusyuk. Yang kita tak khusyuk, percayalah, saya mungkin tuan-tuan, bila kita nak sembahyang tidak ada perasaan untuk khusyuk, langsung tak ada target, sembahyang saja. Jadi nak khusyuk, tanam hati, insya-Allah saya nak khusyuk. Kemudian untuk khusyuk dalam sembahyang ni, Nabi SAW mengajar,
kalau boleh, ini yang payah, kalau boleh kita merasakan ketika nak sembahyang tu menganggap, ya Allah, ya Tuhanku, boleh jadi ini peluangku terakhir aku sembahyang. Maknanya, ya Allah, kalau selepas ini umurku tidak panjang lagi, niscaya boleh jadi inilah sembahyangku yang terakhir. Jadi kalau orang rasakan sembahyang dia buat ni macam sembahyang yang terakhir, niscaya dia akan bersungguh-sungguh sembahyang. Muslimin ini dirahmati Islam. Baju yang kita pakai ni, kita pakai baju, kadang-kadang kita tak tahu ya, baju yang kita pakai ni siapa yang buka baju kita. Kadang-kadang kita buka sendiri bila kita balik. Kadang-kadang ada orang pakai bajunya, yang buka bajunya ialah orang yang memandi mayat, mati. Kadang-kadang baju yang kita pakai baju yang terakhir. Kerana ada orang keluar pada rumah, dia tak balik lagi sebagai seorang manusia, dia balik sebagai satu sekujur mayat. Jadi kalau kita sembahyang Allahu Akbar, menghargai sembahyang, inilah peluang aku, sebab ramai orang mati, maka dia tak sempat sembahyang. InsyaAllah kalau sembahyang rasa macam terakhir, sembahyang kita khusyuk. Kemudian berwaspadalah daripada khusyuk kerana nifak. Nifak maknanya kita khusyuk buat-buat. Contohnya ada orang tengok, bila ada orang tengok kita sembahyang semangat. Ada orang dia sembahyang Allahu Akbar, dia sembahyang gitu je. Bila ada orang tengok je, semangat. Bila orang lari je, jatuh balik, bengkok balik belakang dia. Ada orang. Jadi hati-hati, khusyuk daripada yang sengaja dibuat sebab untuk menarik perhatian orang. Biarlah sembahyang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, untuk khusyuk dalam sembahyang, kita renungkan patah-patah perkataan. Contohnya kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa, hidupku, matiku, ibadatku, sembahyangku hanya kerana Allah. Lagi nak khusyuk sembahyang, kalau boleh kita ingat bila orang sembahyang, orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat ketika kita sedang baca Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Satu hadis qudsi sebut, sesiapa yang sembahyang disebut Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya Allah akan jawab perkataan itu dengan perkataan hamadani abdi. Kita baca Alhamdulillah, Allah beritahu hamba-Ku ini sedang memuji aku. Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah sebut majjadani abdi. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, Allah sebut fawwadani abdi, hamba-Ku ini sudah pun mengagung dan membesarkan aku. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah sebut inilah ayat antaraku dengan hamba-Ku. Bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, bila kita sebut ayat itu, Allah jawab inilah antara aku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku apa yang diminta aku akan perkenankan. Jadi kita khusyuk bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang berinteraksi. Allah menjawab apa yang kita baca, kita akan rasa khusyuk. Dan satu lagi, khusyuk sembahyang ni, kita akan rasa khusyuk bukan saja kita bertemu dengan Allah dalam sembahyang, orang seolah-olah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana kalau kita sembahyang kita baca satu ayat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bila kita baca assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, kita baca salam sejahtera ke atas engkau wahai nabi. Perkataan engkau ni untuk orang yang ada depan kita. Sedangkan bila kita sembahyang kita sebut nabi yang tak ada depan kita, kita gunakan perkataan engkau. Jadi kenapa disebut engkau? Nak beritahu engkau tu rapat walaupun Nabi tak ada, tapi seolah-olah syariatnya ada. So bila kita rasa bertemu dengan Rasulullah, sembahyang kita akan jadi khusyuk. Kemudian nak khusyuk sembahyang, dalam sembahyang ni kalau boleh jangan tengok kiri kanan, konar sana tengok sini, jeling sana jeling sini, tengoklah tempat sujud. Tengok tempat sujud. Dan lagi nak khusyuk sembahyang, kalau boleh jangan kita pejam mata. Pejam mata dalam sembahyang makruh, kecuali kalau ada gangguan depan mata, depan kita orang ke, agah kita ke, apa ke, maka kita pejam untuk mengelak daripada benda mengganggu sembahyang, tak apa. Tapi kalau biasa-biasa, kalau kita pejam daripada mula sampai akhir, dia boleh mengganggu khusyuk kita sedikit. Kemudian muslimin yang dirahmati sekalian, untuk khusyuk dalam sembahyang ni kalau boleh jangan kita peduli orang lain. Benda-benda pelik yang berlaku dalam sembahyang, gerak-geri yang pelik, jangan kita peduli dengan orang lain. Kemudian untuk kita khusyuk dalam sembahyang lagi, jangan kita sibukkan dengan pakaian kita. Tengah sembahyang jangan berhenti, bajulah, jamlah, tengoklah betul, jangan. Dan untuk khusyuk lagi sembahyang, jangan kita menggaru-garu dalam sembahyang. Kalau boleh tahan garu-garuan itu, jangan sampai kita garu. Kemudian untuk khusyuk dalam sembahyang lagi, apabila imam selesai baca tahiyat akhir,
Kalau imam tak bagi salam lagi, kita sudah selesai baca tahiyat akhir, waktu itu elok kita berdoa. Doa dalam bahasa Arab, doa dalam hati pun boleh kalau bahasa Melayu, ya Allah. Sebab kalau kita berdoa macam tu, tuan-tuan sekalian, doa itu cukup hebat. Dan satu laginya, kalau kita sedang sembahyang, tiba-tiba terlintas benda-benda tak elok, minta, ya Allah, lindunglah aku, ya Allah, daripada gangguan syaitan. Bila terlintas benda tak elok, sebut, ya Allah, selamatkanlah aku daripada gangguan. InsyaAllah kita boleh khusyuk. InsyaAllah tuan-tuan, daripada beberapa tip yang saya kemukakan selama ini, semoga boleh membantu kita untuk kita khusyuk sembahyang. Sembahyang khusyuk diterima oleh Allah, bekalan perangai pun kita berubah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.